kat sini. Ya? Beradanya saya di sini untuk menceritakan sedikit sebanyak biodata berkaitan guru cemerlang yang kami pilih bagi menjadikan tugasan kami kali ini, dan kami memilih Seasai. Dan saya rasa Seasai ni ramai mengenali beliau melalui media sosial TikTok-nya kerana beliau sangatlah aktif dalam membantu pelajar, terutamanya dalam berbahasa Inggeris. Okey, seterusnya kita kenali sama-sama siapa Seasai ni. Baiklah, Seasai ni nama sebenarnya diberi Ahmad Syahrul Azhan Ibrahim. Beliau berumur 45 tahun dan pekerjaan beliau merupakan seorang guru berbahasa Inggeris. Sekolah pertama beliau ialah SMK Jelly, dan beliau meneruskan lagi karier beliau di sekolah keduanya SMK Lughat Fadua Kota Baru. Dan sekolah SMK Lughat Fadua Kota Baru ni ialah merupakan sekolah beliau yang sekarang. Seterusnya kita pergi kepada pendidikan Seasai ni. Seasai melanjutkan pelajaran pertamanya selepas SPM di program berkembar MPIK UK, iaitu di pusat The College of St. Mark and St. John di Plymouth, England, dan beliau meneruskan lagi ijazahnya di TESOL dari University Exeter. Sebagai biodata tambahannya, beliau dilahirkan dan dibesarkan di Kota Baru, dan beliau mengatakan, saya sukakan bahasa Inggeris sejak kecil. Guru bahasa Inggeris saya adalah inspirasi saya. Saya masih ingat beliau adalah lulusan dari United Kingdom dan saya ingin mengikut jejak langkahnya. Berada di dunia mana ketika itu saya hanya menontonnya di televisyen. Itu adalah kata-kata seorang guru cemerlang kami, iaitu Seasai. Seterusnya saya akan mengkongsikan beberapa pencapaian Seasai. Dan yang pertama adalah beliau merupakan salah seorang 5 finalis teratas Malaysia Teacher Prize 2023. Walaupun beliau tidak mendapat tempat yang pertama, namun beliau merupakan tempat yang kelima daripada 2,000 guru yang menyertai award tersebut. Seterusnya, beliau juga pernah memenangi anugerah Top Malaysia Teacher Prize 2023, dan award ini merupakan antara award terbesar beliau. Kemudian, Seasai juga pernah memenangi Gold Award Best National Original Educational Informative Content dan memenangi Best National Educational/Informative Influencer di KNKV Award pada 2024. Di samping itu, Seasai juga pernah memasuki artikel di The Sun Daily dan mengisahkan tentang Revolutioning Education, yang berasa artikel ini hendak menyampaikan bahawa Seasai mengubah cara pendidikan pada masa kini dengan mengajar di platform TikTok dan sebagainya. Dan Seasai bukan hanya terkenal di platform TikTok, malah beliau juga terkenal dan aktif secara giat di platform YouTube dan mendapat sebanyak 100,000 pengikut kerana kontennya yang unik dan menarik anak muda untuk belajar bahasa Inggeris. Kami dari BSV ingin menemu ramah lah sedikit tentang guru cemerlang. Seperti tahu famous lah dengan guru yang banyak penyepaian pertama. Kita teruskan dengan soalan pertama lah. Mengapa memilih kerjaya sebagai seorang guru ni dalam kehidupan Saya suka English. Jadi saya suka English. Di mana daripada kecil lagi saya memang dunia saya English, comic books, music, movies kan. So bila saya suka English, bila saya naik form 4, form 5 tu, ada cikgu saya baru balik daripada UK, and then dia cerita pasal all these things about UK, about culture kan. So saya rasa macam seronok, and at that time saya minat, saya pun ambil TESOL nak follow macam teacher saya lah. Jadi dari situ saya pun alhamdulillah dapat ambil TESOL, sambung belajar dekat UK, and then balik tu jadi saya suka macam share things about English with my students, sebab the way I learn English is something yang seronok, satu benda yang saya cukup suka lah. Right, so I want my kids and others to feel like I feel what I felt that time kan. So that's why, and then lama-lama jadi tak sangka, jadi makin lama makin suka, makin seronok.
started teaching 2001. Lama dah. Sebelum kita lahir lagi. Itulah. Okey. Okey. Okey, saya teruskan kepada soalan kedua. Boleh tak kami nak tahu sedikit sebanyak pencapaian yang paling berharga lah buat sepanjang sebulan sebagai seorang guru daripada 2021, dan kenapa itu jadi penghargaan yang paling tak pernah dilupakan? Penghargaan saya, kalau kira overall yang latest saya dapat menang Malaysia Teachers Award. Okay, top 5. Top 5. Congrats. Thank you. Sebab dia actually dalam Malaysia Teachers Prize tu, saya dapat top 5 because mainly focus on what I have been doing. Apa yang saya buat iaitu menggunakan social media sebagai platform untuk reach out my kids nak belajar kan. So basically awards ni dia macam dia appreciate kita, apa yang kita buat, and then dia macam membawa saya ke platform pendedahan kepada guru saja, kepada guru pula, bukan saja pula. Sebab before this saya dikenali dengan student saja kan, dengan parents kan. So bila saya menang Malaysia Teacher Prize tu, dia terbuka kepada golongan community cikgu, cikgu yang lecturer, jadi semua yang orang atasan-atasan tu. So that is when dah tak ada dah, macam dah hampir macam dah singkir dah perception yang cikgu TikTok, cikgu bergelek-gelek lah guna TikTok, but instead kita guna TikTok sebagai pendidikan. Itu saya rasa macam dihargai lah apa yang saya buat. Menarik sangat. Cikgu macam jadi idol lah. Ya. Kalau saya akan teruskan dengan soalan yang saya akan teruskan iaitu apakah yang menjadi inspirasi sehingga mampu mencipta inovasi dalam pendidikan? Bila saya tengok pelajar saya lemah English, lemah, tak berminat, and majority pelajar di Kelantan ni dia tak suka English. Betul. So I'm inspired sebab saya dah cakap kan, saya nak pelajar saya bila dia belajar English dia rasa suka, seronok, something yang fun, bukan restricted kan. Jadi itu sebab saya inspired tu buat something yang benda yang seronok dengan student saya. Asalnya memang benda yang suka-suka. Saya dengan student saya nak student saya ni rasa something yang kita buat aktiviti bersama, seronok, fun, tak ada rasa stress, tak ada rasa nak belajar tu untuk exam, tak. At least dia learn knowledge. Macam mana saya belajar English dulu. So tu yang inspired saya bila saya tengok student saya sebut pun salah, grammar tengah langgang. So kita buat something yang seronok, at least dia orang dapat ambil ilmu tu untuk carry pada masa depan dia orang. Selama yang dah berjaya kan, Sir? Alhamdulillah. Suka tengok TikTok. Thank you. Soalan yang seterusnya iaitu sepanjang saya menjadi seorang guru, apakah pengalaman yang saya tidak boleh lupa sekali, iaitu mungkin dalam pengalaman tentang pelajar ke Mana? Okay, saya baru je buat video pasal tu. Baru post malam. Dah dekat 1 million dah view. Actually kalau nak kira klise, semua cikgu akan cakap kan, student dia berjaya, student jadi doktor, jadi engineer, jadi lawyer, semua dah macam berjaya. Tapi something yang saya rasa saya cukup bangga adalah di mana saya dapat mengubah perception orang terhadap student-student saya. Especially ada 2 orang student yang saya cukup bangga sekarang. Dia orang naik based on penglibatan dia orang dalam TikTok saya kan. Yang pertama Syakir, dua tahun lepas, dia memang famous kan, and after that dia sebenarnya dia kelas belakang tau, kan, dia kelas belakang tapi dia pandai English lah. Jadi dia tak nak masuk universiti semua, jadi itu bukan laluan dia. Jadi dia sekarang kerja dengan founder baju, dia jadi influencer sebab dia dah based on dia dengan saya dulu, dia penglibatan dia dalam TikTok saya, dia dah kumpul dia punya fan, kumpul dia punya follower, so ramai kenal dia. So bila dah kenal semua tu, founder baju Sota ambil dia, duduk dalam grup dia, dan sekarang dia kerja dengan founder tu. Dia pergi Bali, Indonesia, pergi promote dia punya brand, produk, and then dia akan bulan ni dia akan ada buat ada runway, semua fashion show. So dia berjaya ikut kemampuan dia. Tak semestinya kita cakap kita bangga sebab
jadi doktor, semua kan. Just itu kemampuan dia kan. Yang second adalah Ashraf. Dia masa dia form 4, macam saya kongsi dalam video tu, dia memang jarang datang sekolah. Dia datang sekolah sebab dia kena bully, dia kena ejek kan. So that is what is happening in our schools nowadays. Pelajar tak nak datang sekolah because bukan malas tau, sebab ada something else. Kita kena tahu, parents kena tahu. And saya baca komen pun ramai yang share, dia cakap dia pun sama, kat sekolah dia tak nak datang sekolah sebab ramai ejek dia kan. But Ashraf bila dia saya jumpa dia tanya, asyik tanya saya pasal TikTok semua. Jadi saya pun tengok dia macam dia ni macam ada karakter tau. Saya pun why not masuk video sir? Tapi dia macam tak nak. Dia mula-mula dia malu. Bukan tak nak, dia nak tapi dia malu sebab appearance dia kan. Segan kan. Sebab dia selalu cakap kat kawan dia tak layak masuk video sir. Sebab yang lain semua handsome, yang lain cantik, dia ni macam ni kan. So saya selalu marah dia. Cakap no. Dalam dunia ni kadang-kadang tu kan kita tak perlu lupa paras kan. Orang tengok personality kita, adab kita. So dia pun start buat tu, and then meletup kan. Semua suka dia sebab semua minat dia punya karakter. And after that masa dia form 5 memang selalu datang sekolah. Memang selalu datang sekolah. Dia pernah cakap seronok ada cikgu datang sekolah, ada cikgu seronok, kawan-kawan semua. Itu yang kita nak. And then sekarang memang KPM dia nak membuat sekolah tu sebagai satu sekolah yang budak suka datang, satu tempat yang seronok kan. So jadi it's like kita bina something yang kita ubah hidup pelajar. It doesn't mean that sebagai cikgu kita kena lahirkan doktor, lawyer. Itu yang menjadi tanda ukur sebagai seorang guru yang berjaya. No, doesn't mean that. Kita bina kita ubah hidup students yang be better. Bidang nak belajar Bidang lagi lah kan. Dan soalan ini kan, boleh bagi pandangan maksud guru penjiwa pendidik. Guru penjiwa pendidik ni biasa kan orang cakap guru ni hanya mengajar. Pendidik maksud dia kita mendidik pelajar-pelajar kita. Doesn't mean that mendidik tu mengikut silibus, ikut subjek yang kita ajar, tetapi mendidik especially subjek kita di mana dia boleh belajar something yang dia boleh bawa selepas sekolah. Dan juga mendidik tu bermaksud kita menjadi seorang role model, di mana dia tengok kita, dia boleh ikut kita, benda-benda yang kita buat dari segi adab kita. And then yang sekarang yang viral belanja beribu-ribu untuk hias kelas. Betul-betul. Kan, itu adalah salah satu jiwa pendidik sebab dia sacrifice duit dia semua just untuk keselesaan pelajar. Itu adalah guru yang berjiwa pendidik. Berapa ramai akan orang kecam dia kata kenapa habiskan beribu. Yang saya tak puas hati cikgu senior yang kecam. Cakap aku buat macam ni tak bising pun. Dia sebab dunia lain. Dunia lain. Dunia sekarang kita share dekat Facebook, share dekat social media bukan untuk menunjuk, just untuk expressing something that we did. Kepuasan. Betul kan? Kepuasan kita nak share. And then sebab zaman yang senior semua ni tak ada benda-benda ni. Itu yang aku tak bising pun aku buat. No. Lain. Just tengok effort dia. Kan? Effort dia, niat dia. Kan? Saya banggalah ada cikgu-cikgu muda yang berjiwa macam tu, sanggup kan habiskan duit bonus 2,000 buat kan. So it's something yang patut kita ikutlah. Tapi ikut kemampuan masing-masing. Kalau tak mampu 2,000 tak apa kan. Macam saya sekarang pun banyak nak cari orang yang nak sponsor kan. Kita nak buat projek ni, nak buat projek teruskan. Apakah pendapat Sir, maksudnya macam apakah ciri-ciri yang perlu untuk menjadi guru cemerlang? Okey, untuk guru cemerlang, dedication lah yang paling penting. Dedikasi, never give up. Sebab quite challenging sekarang ni, quite challenging. Saya pun kadang-kadang rasa macam nak pencen awal lagi. Kan? So seorang guru cemerlang, kita ada aim kita ada objektif kita. Objektif kita bukan objektif yang tertulis dekat RPH, no. Objektif kita adalah kita bagi something, ilmu kepada pelajar kita.
dan cara penyampaian kita, pemberian ilmu kita tu mestilah something yang berbeza, berbeza lain pada lain, dan dalam masa yang sama sebagai seorang guru cemerlang ni, betul-betul pure guru cemerlang adalah dia berkongsi dan dia menjadi idola kepada cikgu-cikgu lain. Dia tak perlu sombong, dia tak perlu macam aku guru cemerlang, you must follow me kan. In terms of meaning menjadi idola ni, dia boleh menerima nasihat cikgu lain, dia boleh menerima nasihat cikgu-cikgu muda kan, untuk improve diri. Begitu juga kalau cikgu muda dia nak jadi guru cemerlang, dia boleh menerima pandangan orang lain walaupun a bit berbeza, tetapi kita tengok dia cakap macam ni, mungkin kita boleh ubah kan. Yang tu dedication. And bagi saya, in order to be a guru cemerlang ni, kalau kita betul-betul cemerlang, kita we are being respected by both teachers and students. Ada guru cemerlang yang dengan sujud saja, ada yang cikgu saja, ada guru cemerlang yang saya guru cemerlang, saya terpaksa mengajar sekolah elit, kan, sekolah-sekolah pandai. Bagi saya, betul-betul guru cemerlang kita dapat mengubah daripada pelajar yang lemah kepada pelajar yang berjaya. That is where you know that you are cemerlang. Macam saya nak kongsi sekolah saya guru cemerlang bahasa Inggeris, tapi sampai 2018 saya balik ke baru, saya drop guru cemerlang sebab kalau saya stay guru cemerlang, saya tak boleh pergi sekolah lain. Saya kena stay sekolah lama saya. So saya nak balik, pindah ke Terusan, saya drop lah. Saya dipindahkan ke sekolah sekarang, one of the worst school in Kelantan, in Malaysia. Sekolah teruk. Kalau siapa dengar dulu Long Gafar 2, sekolah nombor 2 ni memang nombor 2 lah, sekolah buangan kan, sekolah buangan. So dalam masa 5 tahun saya berada di sana, 2018, 19, 20, 21, 23, result kita bekerjasama, kita ambil daripada pelajar form 1. This is a strategi sekolah kita orang lah. Kita orang daripada form 1 tu kita didik, kita all out form 1, kita follow form 2, form 3, form 4, form 5. Hasil dia 2023 baru nampak hasil dia. SPM the best in Kelantan. Daripada sekolah yang teruk, ni budak nak nakal-nakal, tapi bila masuk yang daripada 2018 ni, 2018 ke 2019 macam tu lah, yang batch form 1 kita betul-betul didik, kita jaga betul-betul, kita follow sampai 2023 SPM. Yang tu terbukti kita dapat ubah perception. That is where betul-betul cemerlang kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akidah. Kita akan teruskan dengan next presentation itu. Presentation kita iaitu ciri-ciri guru cemerlang. Yang kita boleh lihat daripada seasal yang dapat kami kupaskan selepas temuduga bersama beliau ialah 1. Beliau tidak sombong. Dan beliau mempunyai sikap yang bersopan santun. Pada saya nak cerita sikit lah. Pada mula-mula first kita orang jumpa pada hari nak interview tu, terus saya datang untuk salam Harif. Macam memberikan satu perasaan yang mengalu-alukan jemputan. Walaupun sesuatu yang dilakukan tu sebenarnya boleh dikatakan sebagai bare minimum lah. Tapi sesuatu act yang sekecil tu pun cukup memberikan satu pandangan positif kepada orang lain. Sebab ada setengah orang lah takkan bangun untuk salam ke apa kan. Tapi dia tapi beliau datang terus untuk macam mengalu-alukan kita orang untuk interview beliau. Itu memberikan kita orang satu pandangan yang bahawa beliau tu tidak sombong, bersikap terbuka, positif dan seterusnya mempunyai adab yang sangat baik lah. Yang nombor 2 iaitu beliau sentiasa mencari inovasi baru untuk mendidik. Kita boleh tengok cara seasai mengambil inisiatif laman sosial atau media sosial lah, seperti YouTube, TikTok, Instagram, Telegram ke
sebagai satu platform untuk beliau berkongsi ilmu kepada semua kepada kita. Maksudnya dia tidak mahu terikat mengajar dalam satu kelas saja. Maka beliau mengambil inisiatif untuk mengajar semua pelajar di seluruh negara lah, seluruh dunia kita boleh cakap. Maksudnya beliau tu akan berkongsi tentang ilmu tentang English ke dalam media platform dia lah, tentang sajak ke pendidikan sebagai contoh. Ini menunjukkan bahawa beliau menggunakan inovasi dalam pendidikan sejajar dengan arus pemodenan negara kita, iaitu abad ke-21. Dan bukannya stick to the one way to teach, yang habiskan yang contoh macam guru yang habiskan skop hanya untuk pelajar boleh lulus exam, untuk pelajar untuk menduduki exam. Maksudnya bukanlah habiskan skop yang perlu diajar atau hanya mengajar di dalam kelas secara terhad sahaja. Okey, seterusnya iaitu beliau bukanlah seorang yang mudah berputus asa. Kata-kata beliau yang saya faham dalam hati pada hari interview tu, iaitu kita semualah sebagai bakal guru di masa hadapan haruslah macam tidak mudah berputus asa dalam mengajar, agar api yang membara dalam pendidikan kita ni, api yang membara dalam untuk mengajar, untuk mendidik, tidak terpadam. Beliau berkata beliau ni bukanlah seorang yang hanya datang ke sekolah untuk mengajar, balik, makan, tidur, lepas tu bangun, datang sekolah, mengajar, lepas tu terus ulang-ulang. Tetapi beliau adalah seorang yang selalu membimbing, selalu berkongsi ilmu, bantu jemu dan seterusnya, menjadi salah seorang daripada guru yang cemerlang. Baik, kita akan teruskan dengan beliau menghasilkan pembelajaran yang seronok kepada anak-anak murid tanpa murid rasa terikat untuk belajar dan lain-lain. Maksudnya macam kalau yang ni dia tidak mahu pelajar-pelajarnya berasa terikat untuk belajar. Seperti datang sekolah untuk belajar semata-mata. Dia tidak mahu pelajarnya berasa bosan, stres dan lain-lain. Oleh itu, beliau selalu mencari jalan cara yang baik untuk membuatkan hari-hari pelajarnya seronok untuk belajar, seronok untuk mendapat ilmu, dan juga seronok untuk yang paling penting lah, seronok untuk datang ke sekolah. Itu antara cabaran yang paling susah lah, paling sukar bagi guru-guru, supaya tidak berputus asa dalam mencari cara anak murid kita untuk datang ke sekolah, untuk belajar bersama kawan-kawan dan lain-lain lagi lah. Maksudnya susah lah untuk guru untuk mencari inisiatif supaya pelajar kita rasa seronok untuk datang ke sekolah, maksudnya sedikit. Dan yang terakhir sekali, last but not least, beliau mampu mengubah persepsi murid dalam pelajaran. Maksudnya dia berjaya mengubah cara pemikiran pelajar dalam berfikir. Belajar ini bosan ke, belajar ini hanya untuk lulus exam ke, semata-mata. Dan mungkin belajar ni hanya kerana ibu bapa yang paksa. Beliau ni adalah salah seorang guru yang berjaya mengubah mindset pelajar bahawa kita ni boleh dapat ilmu dengan cara yang selesa, cara yang seronok, cara yang seperti selesa lah, macam duduk-duduk gelak-gelak tapi dapat ilmu. Itu salah satu cara yang beliau nak dalam berkongsi ilmu dalam pelajaran beliau. Untuk next slide adalah salah satu bukti bahawa beliau berjaya mengubah persepsi pelajar dalam pelajaran, yang seterusnya berjaya membuatkan pelajar lain untuk seronok untuk datang ke sekolah. Okey, tengok untuk next slide. Sahabat aku. Pasti semua dah kenal si Ashraf, budak serabut tu kan? Actually, Sir ada satu cerita pasal dia yang Sir nak berkongsi bersama. 2 tahun lepas, masa dia form 4, dia selalu je diejek oleh pelajar-pelajar lain. Mungkin sebab dia agak berbeza daripada yang lain. Sebab itu, dia selalu jarang datang sekolah. Cukup susah nak jumpa dia. And ada satu kali saya jumpa dia, dia asyik tanya pasal TikTok, nampak macam berminat. And saya tengok ada something yang unik pasal dia. So, saya masukkan dia dalam konten saya. Tapi masa tu dia masih lagi malu-malu sebab dia rasa insecure dengan diri dia.
Dan second time dia masuk video setelah yang menjadi perhatian orang ramai, termasuk pelajar sekolah ini. Apa tanya aku? Mereka semua seronok tengok gelagat Ashraf. Dan selepas itulah tagline serabut aku menjadi satu fenomena. Dicampur serabut aku. Janganlah serabut aku. Serabut aku. Satu Malaysia suka tengok Ashraf, bukan kerana rupa tetapi kerana personality yang cukup unik. And because of that, Ashraf sekarang tidak lagi diejek, malah dia menjadi idola pelajar-pelajar sekolah ini. Semua suka kat dia. Dan disitulah dia selalu datang sekolah dan rasa seronok berada di sekolah, belajar dengan cikgu dan kawan-kawannya. Dan serasa cukup bangga kerana dapat mengubah hidup dia. Dari selalu diejek dan tak suka datang ke sekolah, dan kini rasa seronok berada di sekolah. Apa pesanan Sir lah ataupun tips untuk semua pelajar bakal guru? Saya ni. Okey. Pastikan ada api semangat tu. Api semangat untuk mendidik. Mendidik, membawa perubahan. Okey. Mengikut kapasiti masing-masing. Okey. Kalau kita tak mampu buat yang paling besar, kita buat yang paling kecil. Simple. Asalkan ada impak kepada seseorang, seorang pelajar ke ataupun ke sekolah kan. So make sure api tu senantiasa membakar. Jangan bagi dia hilang. Sebab kadang-kadang bila kita first year, second year ada semangat, third year kadang-kadang alamak, kan lama-lama kita dah slow kan. Right. Saya ni daripada 2021. So imagine at the peak saya sekarang 24 tahun. 23 tahun yang ke-20 saya masih lagi kreatif, kan, mengikut peredaran masa, mengikut peredaran zaman. Separuh cikgu mengajar je lah, cukup lah kan, mengajar je. Tapi kita perlu api tu senantiasa membara kan, sentiasa membakar. Semangat kita kena ada, and then ikut perubahan zaman. Macam saya cakap tadi lah, cikgu senior duk cakap, duk marah, duk makikan, dia kena tahu zaman dah berbeza. Zaman sekarang is like zaman social media, everything is like kita share kan, gitu dah. So keep on burning that spirit, keep it burning.